Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel YouTube Pelajar Yayasan Karya. Bagi yang belum, tekan butang subscribe. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe sebelum kita tonton video ni. Dan jangan lupa tonton video ni sampai habis. Temanlah saya. Video ni secara santai. Kita ada buat video baru ni secara live yang kita namakan apa Sembang Santai siri 1. Yang ni pun kita buat secara santai juga, iaitu Sembang Santai siri 2. Hari tu tajuk dia iaitu sejarah media sosial pelajar Yayasan Karya dan juga cerita pengalaman sepanjang saya ngaji di Yayasan Karya lah, lebih kurang gitu pada siri yang pertama. Okey, bagi siri yang kedua ni, video yang kedua lah, hari tu kita buat secara live. Hari ni kita buat secara rakaman. Sebab secara live ni dia tak feel lah, dia sangkut. Sebab bila internet slow, video pun akan jadi sangkut macam VCD calak tu kan. Kita zaman tak ada NZ dulu kan, kita duk beli VCD. Bila VCD cetak rompak kita duk beli tu, dah kita tak ada duit beli VCD cetak rompak, kita tengok calak, dia jadi tak feel, tak seronok. Jadi saya akan buat secara rakaman, yang mana soalan-soalan ataupun benda-benda ni kita selalu duk sembang di status WhatsApp, di Facebook bila kita buka, di IG dan di sebagainya lah, Twitter dan semua tu. Bila kita buka, tajuk ni je yang duk main di dalam kehidupan seharian kita sepanjang setahun lebih ni, no? Iaitu benda apa? Okey, tajuk kita kali ni iaitu PKP dan juga PDPR, no? PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. PDPR tu pembelajaran dan pengajaran. R tu rumah. Saya tak salah, saya yang tu lah, saya pun terlupa benarnya PDPR ni maksud dia yang sebenar. Dan memang rasa benda tu je, PDPR pembelajaran dan pengajaran, rasanya memang macam tu je. R tu maksud dia rumah, iaitu kita belajar di rumah, belajar dengan cikgu-cikgu kita di rumah. Okey, baik. Saya duduk di rumah saya, rumah baru lah. Rumah baru ni apa macam saya dah buat video sebelum-sebelum ni sejak bulan 12 lagi rasanya. Siapa yang selalu follow YouTube Pelajar Yayasan Karya dia akan tahulah suasana ni di rumah baru. Bukannya rumah yang saya tengah duduk, yang saya duduk tu di Parit Panjang. Yang ni kampung sebelah, nama dia Kampung Sungai Tembok. Kampung Sungai Tembok. Dia bukan Kampung Tembok, bukan tembok, dia ada perkataan sungai di depan, no? Okey, kita nak sembang bab PKP dan juga PDPR. Sebelum tu kita kena faham sebab apa kita PKP dan sebab apa kita kena PDPR. Sebelum ni tak biasa lagi terjadi PKP dan juga PDPR. Jadi kita kena faham satu perkataan yang sangat famous di seluruh dunia, iaitu COVID-19. COVID-19. Okey, benda apa tu COVID-19? COVID-19 ni kita boleh faham dia satu virus. Virus kalau bahasa dia mungkin orang faham, tapi kita cakap kan benda ni secara santai, kita cakap secara orang kampung lah. Kita panggil benda ni kuman. Benda ni kuman. Dan juga kuman ni nama dia corona. Nama dia corona. Dan dia ni dikategorikan sebagai benda ni virus lah, virus. Okey, jadi dia gabung dua perkataan tu, corona dan juga virus, dia panggil COVID. Dia ringkaskan. Nama glamour dia tu COVID, nama panjang dia coronavirus. Okey, dia mula kita jumpa dia lah di negara China, dekat Wuhan. Dan pada tahun 2019. Jadi sebab tu kita bubuh 19 ataupun 19 lah, no? Kita panggil COVID-19 ataupun COVID-19. 19 tu bahasa Inggeris kan. Okey, dia virus ni dia tak ada ubat. Sebab apa? Sebab dia penyakit yang baru.
Jadi ubat, kita nak buat ubat ataupun kita panggil vaksin lah. Vaksin ataupun ubat lah kan. Kita nak cari ubat dia ni mungkin makan masa bertahun-tahun. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Lo ni setakat lo setahun dah vaksin dia. Cumanya ada orang kata apa, adik-beradik COVID ni yang bila kita cucuk vaksin pun dia tak boleh nak apa panggil vaksin ni, dia tak boleh nak jadi askar yang kuat untuk nak lawan virus tu. Askar bila kita cucuk dia nak jadi askar di dalam badan untuk nak melawan. Jadi mungkin dia makan masa bertahun-tahun, mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun untuk nak cari ubat yang sebenar-benar dan nak menjadikan COVID itu sebagai demam biasa saja. No? Okey. Dulu bertahun-tahun dulu, berpuluh-puluh tahun dulu ataupun ratus-ratus tahun dulu, kita tengok penyakit yang macam-macam, antara dia taun dan sebagainya lah kan. Penyakit yang macam-macam lah, demam campak dan sebagainya. Dulu bila dia jumpa penyakit yang sama, dia akan rasa macam kita rasa, iaitu rasa takut lah, sebab benda ni bawa mati. Tapi lama-lama bila teknologi makin hebat, depa yang bidang perubatan dah kaji semua ni, macam mana untuk kita nak lawan penyakit-penyakit yang lama-lama dulu. Dan lo ni bila kata depa dah jumpa ubat, penyakit-penyakit yang main dekat kita, yang dulu orang dulu takut, tapi main kat kita anggap benda ni demam biasa je. Tak lama bila kata demam, duduk sikit hari lagi akan sihat. Dan insya-Allah kita punya perubatan kita pun, perubatan dunia, perubatan di Malaysia sendiri ataupun di seluruh dunia, pakai duk kaji nak cari ubat untuk nak buat coronavirus ni dia jadi penyakit yang biasa sahaja, iaitu jadi demam biasa. Dia lo ni bila kata masuk, kita duk dengar lah kan, ada yang kata bila sampai ke paru-paru dia boleh meninggal dunia, dan masuk di dalam badan kita boleh meninggal dunia. Ada orang dia kena COVID, dia tak jadi apa, dia sihat elok je, badan pun sihat, tak demam, tak apa. Selalu orang duk kata COVID ni demam, dok nah. Selalu orang kena COVID ni dia macam-macam. Ada orang kena memang dia teruk. Selalunya golongan apa? Golongan yang memang ada penyakit lain. Kencing manis ke, darah tinggi ke, apa-apa semua benda lah kan. Sakit jantung memang duk sakit dah. Lepas tu mai pula virus corona ni di dalam badan dia, memang dia akan jadi teruk. Dia akan risiko dia tu besar lah. No? Sama ada dia akan meninggal dunia ataupun dia akan masuk ICU punya lama untuk ambil masa untuk dia nak sihat. Ada orang dia kena corona, dia tak sedap. Sebab apa? Dia sihat. Yang ni bahaya. Yang ni orang ni lah yang paling bahaya kali. Orang macam mana? Silat-silat diri kita. Betul tak? Diri kita. Kita kena COVID. Kita tak tahu. Tak sedap. Duk sihat elok. Pergi sentuh orang ni, sentuh orang ni. Tu dia kita duk sebab adik-beradik COVID tu no. COVID duk di badan kita, dia duk beranak. Kita pergi ke orang, dia duk bersambung. Tu yang paling bahaya sekali lah. Okey. Dan disebabkan benda ni tak ada ubat dan dia boleh bawa kepada kematian, maka orang takut. Dan dia juga boleh tersebar dekat orang lain. Orang tak akan takut kalau kata COVID tu kena dekat saya. Orang duduk sebelah pun tak jadi apa. Tak jadi apa-apa langsung. Memang orang tak takut. Tapi masalahnya, bila saya kena, saya duduk sebelah CA ni, CA pun kena. Saya duduk sebelah CB pun kena. Itu yang jadi masalahnya. No? Okey. Jadi kita faham punca kita PKP dan PDPR adalah kerana COVID-19. Okey. PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. PKPB, PKPP, PKPC, PK apa semua tu adik-beradik PKP lah, termasuk dengan istilah terbaru yang kita dengar, lockdown. Tu semua adik-beradik PKP lah. Jadi kita sebut PKP sudah. No? Okey. PKP ni kita mudah nak faham. Kita kena tahu
tujuan apa PKP diadakan. Sebab apa PKP ni orang buat, kerajaan lah. Sebab apa kerajaan buat PKP? Dulu kita tak bisa dengar PKP tahun 2019 ke bawah, no? Orang sebut PKP memang kita tak terbayang lah. Silap-ilap Majlis Keselamatan Negara MKN hari-hari duk hantar mesej kat kita kan. Macam dengan Mak Ustaz Fakrul Razi Sabri kata kan, ada yang set mahal-mahal, dia hantar mesej MKN, hantar mesej Majlis Keselamatan Negara, dia hantar mesej, no? Maksudnya mak dia nak kata dia ni single. Okey. Dulu kita tak bisa dengar pun PKP ke MKN ke istilah-istilah yang macam tu kan. Tapi bila mai musim coronavirus ni sejak bulan 3 tahun 2020, tahun lepas lah kan, setahun lebih yang lepas, sejak tu kita boleh tahu benda apa tu MKN, benda apa tu PKP. Dah ramai orang yang faham. Okey, sebab apa dia PKP? Kita kena tahu punca dia. Punca dia adalah kerana coronavirus. Coronavirus. Sebab tujuan kerajaan buat PKP ni, kerajaan tak mau orang kata apa, penyakit ni tersebar. Jadi dia buat PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Kita kena ada dalam rumah dan hanya boleh keluar untuk ada tujuan-tujuan yang tertentu. Ada orang keluar sebab kecemasan, nak keluar beli ubat, nak keluar beli apa, bumbung rumah dia tercabut, nak keluar beli apa, ubat resedung. Ada nak keluar beli, nak bawa mak dia sakit. Ada yang nak pergi kerja. Ni macam-macam lah, no? Janji hal-hal yang penting. Bila kata PKP, kita dah tak boleh nak pergi melancong ke mana saja kita suka. Kita tak boleh nak pergi ke satu-satu tempat tu waktu bila yang kita suka, no? Dia macam dengan apa dulu kan. Dulu sebelum PKP, kita nak pergi nasi kandang di Pulau Pinang, pukul 2 pagi, pilah nak pergi, janji kedai buka. Lo ni kedai pun tak dibenarkan buka atas pada pukul 10, atas pada pukul 8, atas pada pukul 12, ikut SOP yang MKN tentukanlah, no? MKN punya SOP ni tak menentu. Sebab apa tak menentu? Sebab kita ikut berdasarkan kes COVID semasa. Kalau COVID tak teruk, mungkin SOP kita pun tak teruk. Kalau COVID teruk, SOP akan jadi makin teruk lah. Sebab nak bendung, nak nak sekat kita daripada keluar, nak sekat kita. Sebab tu SOP makin teruk, no? Okey. Dan PKP kita ni sampai bila? PKP kita ni, kita selalu duk tertanya-tanya kan. Dah hampir setahun lebih dah ni. Setahun 3 bulan dah. PKP tak habis-habis lagi. Kadang PKP, PKPB, PKPP, tak sebut pun bila kita bebas. Tak sebut bila kita bebas. Jadi kita mudah nak faham, kita akan bebas kalau kes COVID menurun. Kalau kes COVID menurun. Okey, kalau kita perasan lah kan, kita perasan sejak ada lockdown ni, kes makin lama makin turun. Sebab apa kes turun? Macam kita duk sembang selalulah, bila kata tak ada orang pakat duk jumpa ramai-ramai, maka COVID tu contoh, dia kena dekat saya. Lepas tu saya pula tak jumpa dengan siapa-siapa. Jadi penyakit tu akan ada kat saya je. Dia paling kuat akan kena kepada ahli keluarga saya saja. Bila kena dekat ahli keluarga saya pun tak pergi mana-mana, tak jumpa kawan-kawan mereka, saya tak jumpa kawan-kawan saya. Jadi penyakit tu tak akan tersebar merata. Okey, ada pula yang kata ada orang kata apa, PKP ni dia macam-macam pendapat. Betul tak? Kita sebagai rakyat ni, kita ada macam-macam pendapat. Ada yang marah kerajaan, kata awak kerajaan tak buat total lockdown awal-awal. Ada yang kata dekat kerajaan ni kejam sebab buat total lockdown. Jadi kalau kita jadi kerajaan, kita duduk dalam dilema tak? Si orang yang belah ni kata
Kerajaan patut buat lockdown. Yang belah ni pula kata kerajaan tak boleh buat lockdown. Ganggu kami nak kerja. Kami nak apa buat segala-galanya. Kami nak pergi melancong tak boleh. Kami nak balik raya tak boleh. Kami nak buat apa semua tak boleh. Hak geng ni pula kata, ni kerajaan ni punca tak mau buat lockdown ni. Kes hampa lah corona duk naik, kes covid duk naik, kes sebagainya duk naik. Jadi kalau kita jadi kerajaan, kita pun akan jadi serba salah. Kalau kita perasan lo ni, duk ada kes apa covid di masjid, duk ada kes covid berkaitan dengan hal-hal yang orang kata apa benda ni, orang kata apa, dia nampak macam isu besar. Tapi kita kalau kita perasan, polis pula dah, Kementerian Kesihatan akan ambil depa ni, depa ada covid, ambil depa bawa masuk di pusat kuarantin saja. Sepatutnya depa ni akan disaman lah, sebab tak patut SOP. Contohnya macam kita tengok kes, beberapa kes orang kena covid dekat masjid. Kena covid dekat masjid sebab apa? Sebab tak pakai mask, tak ada apa patut SOP dan sebagainya. Tapi bila kata depa kena covid, Kementerian Kesihatan hanya ambil depa bawa ke pusat kuarantin. Tapi depa tak kena saman apa-apa. Sebab apa? Sebab kita punya pihak berkuasa dah ada rasa serba salah, rasa tekanan, rasa tension dah dengan sikap kita semua rakyat Malaysia ni yang suka hentam polis, hentam Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan kena kata apa? Kena kata depa ni pengikut Dajjal, sebab percayakan covid, sebab apa macam-macam lah, cucuk vaksin tu duduk dalam badan kita, sebenarnya vaksin tu Yahudi, dia akan kontrol badan kita dan sebagainya lah. Ikut konspirasi Yahudi, Illuminati, lembu mati, tak tahulah kan. Lebih kurang lagu tu lah. Dan kerajaan pun kena benda yang sama. Kalau kita perasan, Kementerian Kesihatan lo ni di Facebook mereka dah tak ada dah ruang komen. Sebab apa? Sebab mereka dah ada mula rasa tekanan. Mereka buat kerja yang bahagian orang kata apa, jaga pusat kuarantin, dah rasa penat duk pakai PPE tu. Yang bahagian nak korek kubur, bila kata orang mati disebabkan covid, dia tak boleh, kita rakyat Malaysia tak boleh penggali kubur pergi korek kubur, no? Kecuali dibenarkan oleh Kementerian Kesihatan lah. Dan benda ni sebenarnya kena Kementerian Kesihatan sendiri yang uruskan. Sebab kita takut COVID-19 yang ada dekat mayat tu akan terkena dekat kita. Dan depa bila kata depa buat tu, dah habis semua tanam jenazah, nak kena sembung pula dengan pilih bomba. Dan macam itulah hidup depa seharian. Tiap-tiap hari lo ni ada orang mati disebabkan COVID-19 di Malaysia. Okey, dan faktor PKP lagi, kerajaan Malaysia tak mau negara kita jadi huru-hara disebabkan COVID. Kita di Malaysia ni kita ada manusia, no? Manusia ni dia tak suka kena kurung. Kerajaan dia tak boleh pakai mulutnya. Dia tak boleh pakai penulisan. Hanya seru dengan mulut, hanya seru dengan apa type di media sosial. Abang, wahai rakyat Malaysia, duduk rumah. Tak boleh abang macam tu je, no? Jadi kerajaan terpaksa buat PKP, terpaksa kerahkan polis dan juga tentera dan sebagainya lah, rela JPAM dan sebagainya untuk kawal sepadan, untuk nak ronda ke kampung-kampung, untuk nak ronda ke pekan-pekan bandar dan sebagainya, untuk nak suruh rakyat Malaysia yang tak ada apa-apa urusan duduk di rumah, no? Bila kata kita duduk di rumah, macam saya habaq tadi, insya-Allah PKP pula, kes COVID ni dia tak akan tersibak. Contoh bila kena dekat saya, hanya kena dekat saya. Kalau saya sihat, alhamdulillah COVID tu dah mati. Kalau saya tak sihat, COVID tu mati, saya mati. Dia macam tu je. Saya tak akan sibak dekat orang lain. Sebab itulah PKP. Dan
kita masuk pula pada PDPR. Sebab apa kita kena PDPR? Okey. Kita punya jadual pengajian kita pada sesi 2021, kita mula pada 20 Januari. 20 Januari kita dah mula mengaji nah. Jangan kita faham kita mula ngaji pada bulan April. Tu kita tersilap tu. No? Kita mula ngaji pada bulan Januari. Okey. Kita mula ngaji pada bulan Januari tapi secara PDPR. Secara PDPR. Sebab apa PDPR? Sebab ada PKP. Ada PKP, tak boleh pergi sekolah. Tu ya, nak mudah faham. No? Okey. Lepas tu bila masuk bulan 4 kita mengaji secara bersemuka. Orang panggil PDP lah. PDP secara bersemuka. Lepas tu kes COVID naik balik, kita terpaksa buat PKP pada bulan 5 sampai ke hari ni. PKP, PKPB, PKPP, lockdown tu semua istilah yang sama saja. Jadi PDPR ni kadang kita tertanya-tanya kan, ada waris, kebanyakannya waris lah. Waris dah mula dah rasa tension, mula rasa tekanan. Sebab apa? Sebab duduk di rumah, jadi kesian dekat anak-anak. Tambah-tambah waris yang tingkatan 1 dan juga darjah 1, iaitu anak-anak mereka akan hadapi risiko, yang budak darjah 1 akan hadapi risiko untuk jadi buta huruf, ataupun orang kata apa, lambat nak mengeja lah. Lambat nak mengeja. Sebab cikgu-cikgu ajak secara online saja. Mak ayah pula kena hak sibuk lagi, tak ada masa dengan anak, no? Maksudnya mak ayah dia mungkin kerja yang tak boleh nak tinggal, no? Kerja yang jumpa anak waktu malam saja, waktu lain hantar dekat pengasuh ke ataupun ahli keluarga lain tolong jaga dan sebagainya, no? Jadi itulah ibu ayah dah mula dah rasa tekanan sebab takut anak-anak ketinggalan dalam mata pelajaran ni po. Tak kira lah yang mak ayah SPM pun sama, no? Mak ayah yang anak-anak dia tingkatan 5 dan juga tingkatan 4 ni nak ambil SPM, takkan nak mengaji secara online lah, no? Nak mengaji ikut dalam TV kan. Lalu ni kita tengok kan, kerajaan dah buat dah apa siaran-siaran yang boleh kita belajar di sana. Tapi bila secara online ni kita tak ada, orang kata apa, dia punya feel, dia punya rasa zoom nak mengaji tu, no? Kadang-kadang kita tak ada masa. Kadang cikgu kita duk tengah buat apa kelas online, kita ada kerja ataupun kita tengah sakit ataupun sebagainya, no? Jadi kita tak ada masa untuk nak apa secara online. Kalau kata secara berhadapan, kita tak faham, kita boleh pergi tanya. Kadang cikgu tengok muka kita tak faham, kita malu nak tanya, cikgu akan mai di depan kita. Cikgu kata, macam mana, faham ke tak? Masa tu baru kita habaq, kata kita tak faham, no? Jadi PDPR ni akan sampai bila? Setakat lo ni apa kemarin hari Ahad pukul 10 pagi, Menteri Pendidikan Dr. Razi Jidin dia kata insya-Allah kita akan PDPR sampai cuti penggai bulan 7 nanti. Cuti penggai kita ikutkan sampai bulan 8. Cuti penggai kita ikutkan pada bulan 8 setiap tahun. Betul tak? Kita akan cuti penggai seminggu masa bulan 8 setiap tahun, nak dekat-dekat dengan tarikh kemerdekaan negara, no? Ataupun sebelum merdeka lah, janji bulan 8, lebih kurang macam tu. Tapi tahun ni awak buat bulan 7. Saya pun tak pasti, cumanya saya nampak kemungkinan bulan 7 tu ada raya haji. Jadi kerajaan tak mau buat cuti terlalu banyak sangat. Jadi kerajaan gabung terus. Kerajaan Kementerian Pendidikan tak mau buat cuti sekolah ni terlalu banyak sangat. Jadi dia gabungkan terus. Cuti penggai gabung dengan apa raya haji. Iaitu kita buat cuti penggai di bulan 7. Kemungkinan macam tu lah saya nampak. Jadi ikutkan macam tu lah. Apa sekolah akan dibuka selepas cuti penggai ataupun lepas raya haji bulan 7. Hujung bulan 7 lah. Nak dekat awal-awal bulan 8. Dan adakah sekolah kita akan dibuka pada waktu tu? Semua ni bergantung kepada kes COVID. Semua ni bergantung kepada kita je sebenarnya. Kalau kita semua pakat duduk dalam rumah, kita pakat boleh karantin diri,
kes di Malaysia ni menurun, insya-Allah kita akan, orang kata apa, kerajaan akan lepaskan kita, akan bebaskan kita, akan buat semula PKPP pun tak apa dah. PKPP ni orang kata bebas lah, walaupun taklah semuanya bebas kan. Pi mana pun kena pakai mask juga. PKPP ni, tapi kita boleh rentah negeri, boleh rentah daerah, boleh pi melancong ke mana-mana saja, boleh pi ke kedai makan mana-mana saja, boleh pi ke mana lah yang kita suka, no? Walaupun ada benda yang SOP dia, kalau kata setakat PKPP tu, kita pun dah rasa lega dah rasa lega sikit-sikit dah, no? Kita kalau kata nak bebas daripada COVID 100% tak boleh juga kan. Sebab apa? Sebab benda ni kita panggil sebagai pandemik. Dia di seluruh dunia. Pandemik ni satu penyakit yang tersebar seluruh dunia. Jadi macam mana kita nak suruh seluruh dunia duduk di dalam rumah secara serentak? Agak-agak boleh tak? Memang tak boleh. Kita kalau ikut logik akal, COVID ni boleh hilang tak? Boleh. Macam mana kita nak buat? Suruh seluruh dunia duduk dalam rumah. Tapi macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat? Memang tak boleh. Memang tak boleh. Sebab apa? Akan ada orang keluar daripada rumah untuk kepentingan masing-masing. Macam saya cakap tadi, ada orang keluar nak pergi kerja, ada orang keluar nak pergi untuk kesihatan dia, ada orang keluar sebab rumah terbakar, ada orang keluar sebab rumah dia banjir. Contoh kampung kita banjir, kita kena kumpul di satu dewan. Jadi agak-agak COVID tersebar. Jadi macam mana kita nak kurung? Tak boleh. Memang tak boleh. Tak tu lah jawab dia, no? Ada setengah orang kata COVID ni tak akan hilang sampai Dajjal mai. Sampai Imam Mahdi mai. Setuju tak? Bagi saya setuju. Betul ya. COVID ni takkan hilang sampai Imam Mahdi ke Dajjal mai. Macam tu. Tapi macam saya cakap tadi, kita boleh buat COVID ni jadi demam biasa. Tu jangan salah faham dengan pendapat saya tu. Jangan salah faham. COVID ni memang dia tak hilang. Macam demam campak, demam panas, taun, semua benda tu lah. Daripada zaman Nabi Muhammad dulu, mai penyakit tu sampai ke ni. Dah 1000 tahun lebih dah. 1400 tahun dah. Dah dekat 1500 tahun dah. Tak hilang-hilang. Tapi kita boleh buat dia jadi demam biasa. COVID pun macam tu lah. Kita harap-harap nanti orang kata apa, orang yang belajar dalam bidang perubatan ni, orang yang terlibat dalam bidang perubatan, mereka boleh buat satu ubat, satu vaksin ataupun ubat ataupun apa-apa saja yang boleh sembuhkan ataupun jadikan COVID ni sebagai demam biasa. COVID kita ikut logik akal memang tak boleh nak hilang dah, tapi kita boleh buat dia jadi demam biasa. Okey. Jadi macam kita duk sembang PDPR, PKP kita harap-harap bolehlah jadi PKPP ataupun kita bebas terus macam dengan beberapa negara kan, antara dia Brunei dan sebagainya. Saya tak pastilah, saya duk ada juga kenalan-kenalan dalam Facebook, saya duk tengok yang depa ni memang sendiri rakyat Brunei. Depa ni dah tak ada PKP. Sebab apa? Sebab depa masa awal-awal dulu kena COVID, depa dah karantin diri. Depa tak benarkan orang luar negara masuk kecuali urusan yang penting sahaja. Jadi apa, negara depa dah tak ada COVID lah. Bila semua orang tak ada COVID dan orang lain tak ada siapa-siapa nak main sebak dekat depa, maka tak ada lah COVID. Jadi macam kita tahun lepas, kita dalam bulan 6, bulan 5 macam tu lah. Bulan 6, bulan 5 kita tengok kes berapa? Kosong. Kes kita kosong. Yang ada satu iaitu kes import. Import ni maksudnya orang daripada luar negara dia main ke Malaysia, tak kira lah dia tu rakyat Malaysia ke dia rakyat luar ke apa-apa saja ke, dia main daripada luar negara. Maksudnya dia bawa penyakit tu daripada luar negara, bukan penyakit tu daripada Malaysia. Dia main sini, dia karantin nasib baik, dia karantin di hotel. Dia karantin di hotel. Dia je kena kes, rakyat Malaysia seorang pun tak kena. Sebab apa? Sebab masa tu kita karantin betul-betul. Kita duduk dalam rumah,
kita takut dengan virus ni, takut kena adik-beradik kita, takut boleh bawa mati. Lo ni bila kata kita Kementerian Kesihatan buh dalam Facebook kata kuarantin diri, duduklah rumah, penyakit ni bawa mati, kita kata apa? Kementerian Kesihatan ikut dajal. Apa vaksin ni tentera Yahudi, ada chip. Lagi apa lagi kita kata? Kementerian Kesihatan penipu. Tak ada pun orang yang mati. Tak ada pun orang yang mati kena COVID ni. Dan juga Kementerian Kesihatan ni penipu lagi. Tak ada pun orang yang kena COVID. Tulis sampai 7,000, 5,000, 6,000, 8,000, beribu-ribu tulis, tapi tak buh nama. Okey. Kita ada persoalan dekat situ kan. Sebab apa Kementerian Kesihatan bila dia buh jumlah COVID, jumlah pesakit COVID pada hari ni, contohlah hari ni ada orang COVID sebanyak 7,000 orang, contoh. Sebab apa Kementerian Kesihatan hanya tulis 7,000 orang? Dia tak buh pun nama. Okay, nama Muhammad Azim Zafri, duduk di Parit Panjang, nombor telefon dia, nombor IC dia. Dia ni kena COVID. Nak tunjuk bukti, nak bagi orang percaya. Sebab apa tak buh macam tu? Kalau kita ikut logik akal lah kan, daripada kita duk mencarut-carut, kita duk maki-maki kementerian ni. Saya ni bukan penjilat, saya tak dibayar walaupun kupang pun oleh Kementerian Kesihatan. Saya tak dibayar pun, dan saya bukan tentera Yahudi. Saya ni orang Islam yang saya percaya ada penyakit COVID ni. Saya cuma nak jelaskan kepada orang yang duk maki-maki kerajaan ni, kata maki-maki Kementerian Kesihatan ni, kata Kementerian Kesihatan penipu, duk ikut dajal, dan duk ikut telunjuk dajal, daripada kita duk cakap mencarut macam tu, kita duk mencarut kat orang, lepas tu kita kata orang ikut dajal. Tu jam lah. Okey. Dia macam ni lah. Contoh bila kata kita kena COVID, saya sendiri kena COVID. Saya kena COVID, saya duk melengung dah. Allahu Akbar. Aku dah kena COVID. Duk fikir nak mati. Mana ada orang bila dia nak dia maut ataupun kematian duk di depan dia, mana ada orang dia happy. Tak ada orang happy. Dia akan fikir macam-macam, nak teriak lah, apa-apa macam-macam lah kan. Macam-macam lah. Dia akan fikir macam-macam. Lepas tu saya pun pergi ke pusat kuarantin. Saya buka handset. Dia pusat kuarantin boleh lah bawa handset lah. Jangan ada yang tak tahu apa-apa pula. Okey, saya buka handset. Kementerian Kesihatan pun update lah. Dia kata ni pesakit COVID nama Muhammad Azim Zafri, duduk di Parit Panjang, nombor IC dia sekian-sekian, kena COVID pada waktu bila, kena pergi hospital pada waktu bila, dan boleh keluar hospital pada waktu bila. Agak-agak apa perasaan saya? Agak-agak saya ni nak marah dak dekat Kementerian Kesihatan. Mesti saya akan kata, awak hampa ni duk dedah nama aku. Kalau hampa dedah nama aku, hampa duk cerita aku kena COVID, agak-agak apa jadi adik-beradik aku di rumah? Mesti orang tak mau jumpa dengan adik-beradik aku. Betul tak? Orang tak akan jumpa dengan adik-beradik saya. Mereka tak akan jumpa dengan adik-beradik saya, orang-orang kampung. Adik-beradik saya nak pergi ke kedai, nak beli makanan, orang tak mau layan. Mereka kata pergi balik, sakit COVID kena kat kami nu. Mak Azim dah masuk ke hospital dah. Masuk ke pusat kuarantin dah. Jangan duk main kat kami. Yang kedua, kalau saya kena COVID, saya duduk hospital, ada pencuri pula, orang yang duk kerja pecah masuk rumah, tengok, cantik, kawan ni memang kita duk tunggu dia masuk hospital lah ni, masuk ke pusat kuarantin. Kalau kata kita dia duduk di pusat kuarantin, yang tinggal anak dia dengan bini dia. Setakat nak pecah masuk rumah, anak bini dia boleh buat apa? Anak dia kecil lagi, bini dia bukan kuat pun nak lawan kita. Agak-agak apa perasaan saya duduk di pusat kuarantin? Agak-agak saya nak pi marah dak Kementerian Kesihatan kalau depa dedahkan nama saya macam tu. Itulah antara punca dia. Kementerian Kesihatan hanya buh nombor saja. Buh bilangan saja, iaitu 7,000 orang, dan dia pun ada habaq. Dia ada habaq daripada kluster mana, orang kata apa, dia habaq gitu-gitu je nak bagi kita sah
Okey, daripada mukim tulis kanan contoh, daripada mukim tulis kanan, daripada mukim Kupang, mukim Baling, daripada daerah Baling dan sebagainya. Dia hanya habaq yang macam tu saja. Okey. Naknya banyak lagi kita nak cakap ni. Tapi benda ni orang kata seimbang secara santai, dan saya pun buat secara rekaman. Jadi saya tak nampak soalan-soalan daripada orang. Saya minta soalan dalam IG kemarin semalam. Saya minta soalan, tapi soalan pun ya Allah, biasalah kawan-kawan kan. Dia tanya bila admin nak kurih. Allah, kita nak terima bab PKP, dia tanya bab perut kita. Lepas tu ada pula yang kata admin tak mau ambil ke gamak-gamak di sekolah. Macam mana saya nak pergi ke sekolah? Saya pun kena karantin juga di rumah. Okey. Lepas tu lagu tu lah. Lagu tu kita boleh faham 2-3 benda yang boleh saya cerita. Kita boleh sembang secara santai berkenaan dengan PKP, berkenaan dengan COVID-19. Okey. Yang tadi saya ada cakap, tapi saya rasa tak puas sebab ada yang 2-3 benda saya hurai tak padat sangat. Okey, dia berkenaan dengan benda apa? Saya ada buat macam ni kan. Okey, ada orang dia kata kerajaan zalim, polis zalim, askar zalim. Sebab apa? Sebab dia buat PKP. Ada orang dia kata kerajaan gagal. Lo ni ada hashtag kerajaan gagal. Kerajaan gagal sebab apa? Sebab tak buat PKP. Sebab tak buat lockdown PKP adik-beradik dia lah. Semua benda-benda yang macam tu. Duk biar dia orang keluar pimai-pimai masuk mall apa semua lah. Semua yang dia cakap dia boleh piak tu. Okey. Dua benda ni bertembung. Saya cakap tadi saya dah cakap dah benarnya. Minit ke berapa saya pun tak ingat. Kalau kita jadi kerajaan, kita dalam dilema. Okey, sebab apa kerajaan dia lambat buat PKP dan sebagainya? Sebab apa? Sebab dia pikat golongan yang ni. Golongan yang kata kerajaan zalim. Sebab apa? Depa ni daripada kalangan peniaga-peniaga. Niaga kedai baju, niaga kedai tudung, niaga macam-macam lah. Macam-macam. Benda yang tak boleh buka kedai depa masa PKP. Ni, yang kedai senaman, duk angkat berat apa semua tu, tak boleh buka. Yang orang toki futsal, main bola, futsal. Orang yang buka stadium bola, bagi sewa stadium bola. Orang yang buka catering. Orang yang macam-macam. Orang yang buat pelamin, pengantin dan macam-macam. Golongan yang ni pula, golongan gaji tetap. Cikgu cikgu ni saya buat separuh sebab minta maaf. Sebab tak semua cikgu berpandangan perlunya PKP. Okey. Ada cikgu dia nak PKP. PKP dia meratik PKP. Saya pun tak faham sebab apa. Mungkin dia kesian kot. Mungkin di tempat dia tu sekolah dia terlalu teruk dengan corona kot. Mungkin macam tu lah. Ada cikgu dia tak mau PKP sebab dia rasa serabut perut. Dia tak reti nak main handset. Nak main Google Meet ni. Jadi golongan yang bergaji tetap lah. Dan sebagainya lah. Orang yang panggil, dia punya perniagaan dia, ekonomi dia tak terjejah langsung. Dia tak terjejah. Jadi dia akan kata kerajaan zalim. Dan golongan yang duduk belah ni, ada ke geng-geng kementerian? Ada? Siapa? Kementerian Pendidikan. Dia akan duduk di belah ni. Dia akan duduk di belah ni. Dia akan kejan kerajaan bagi sekolah boleh buka. Kalau tidak, aku duk kena maki ya dengan waris. Aku duk kena maki ya dengan cikgu. Dengan anak murid aku tak kena maki. Sebab pelajar ni dia syok cuti. Yang waris ni dia tak syok. Macam saya habaq tadi lah, dia takut anak dia tak boleh mengaji. Cikgu pula duk serabut perut. Dia macam ni. Dan Kementerian Kewangan.
Kementerian Kewangan dia suka tak PKP? Dia tak suka. Dia tak suka. Sebab apa? Sebab bila cuti, bila kata PKP, Kementerian Kewangan kena fikir nak cari duit. Nak cari duit, nak bantu rakyat. Nak bagi berjuta-juta, berbilion-bilion. No? Macam dengan yang terbaru, hujung bulan 6 nanti. Yang bujang macam saya akan dapat RM100. Orang bujang macam saya ada berapa juta? No? Punya ramai. RM100 kalinya juta-juta. Lepas tu orang yang kahwin dapat RM300. Lepas tu orang yang umur 18 hingga umur 20 dapat pula apa e-wallet tu. No? Tu kerajaan tolong bayar. Bukan kita dapat free. Jadi Kementerian Kewangan dia akan serabut perut bila kata PKP. No? Dia akan serabut perut. Dan yang duduk belah ni Kementerian Kesihatan Kementerian Kesihatan dia akan kata buatlah PKP. Hampa tak buat PKP, orang kena COVID, orang masuk hospital, kami yang pening. Setiap daripada kita ada kepentingan diri masing-masing. Sebab tu ada yang nak PKP, ada yang tak mau PKP. No, terbalik. Gen ni gen nak PKP, gen ni tak mau PKP. No. Dia macam tu lah. Saya nak terang secara ringkas, nak bagi faham. Sebab apa kerajaan ni dia lambat sangat buat apa orang kata apa orang panggil PKP ni ataupun lockdown dan sebagainya lah, punya istilah tu yang kita dikurung. Okey, jadi kerajaan pun dia duk fikir juga kan. Dia duk fikir macam kita dengar Tan Sri Muhyiddin Yassin cakap baru ni kan, pasal sidang media dia tu yang nak abang kata tutup lockdown tu. Dia ada cakap, dia kata kita tak buat PKP ni, faktor utama dia ekonomi lah. Kita kesian kat rakyat-rakyat. Okey, satu lagi, kalau kita semua tak kerja, kita bila kita bayar apa-apa dia ada cukai, betul tak? Betul tak? Kita ada cukai. Kita buat apa pun dia ada apa JST ke SST ke, semua istilah dia cukai itulah. No, kita nak bayar apa pun dia ada cukai. Okey, cukai tu dapat kat siapa? Cukai tu dapat dekat kerajaan. Kerajaan buat apa? Kerajaan akan guna untuk kesejahteraan rakyat Malaysia. Antara dia benda apa? Hospital. Kita pergi hospital kita bayar RM4. RM1. Awak gaji doktor harga dia RM1 ya. Ada, no. Contoh hari ni yang mai hospital 100 orang je. Jadi hospital dapat RM100. Nak bayar dekat cleaner, nak bayar dekat kerani, nak bayar dekat nurse, nak bayar dekat doktor, cukup ke? Tak cukup, no? Kena hari tu orang sakit dikit, ada dalam 10 orang dapat RM10. Cukup ke nak bayar? No, tak cukup. Jadi siapa yang bayar? Ni cukai-cukai kita duk nego selama ni. Nego jual beli apa semua ni. Cukai-cukai tu kerajaan buat sebagai orang panggil dia punya istilah tu, kerajaan tolong bayar, kita panggil subsidi, no? Contohnya lagi dari segi minyak. Kita buh minyak tu, orang ambil minyak di mana? Di laut. Orang yang pi tu naik bot apa ada risiko bak nyawa depa dan sebagainya, no? Lepas tu kita buh minyak, kita bayar 1 liter RM2 ataupun RM1 lebih saja. Agak-agak cukup kah dengan depa walk main lori depa lagi, no? Lepas ambil minyak dengan kapal depa tu, kapal minyak tu lah. Saya nak terang pun, saya pun tak berapa nak arif dengan bab-bab macam ni, no? Dengan depa walk main lori minyak, main hantar dekat stesen minyak. Agak-agak cukup kah duit tu? Duit minyak kita tu tak cukup. Jadi kerajaan bayar, kerajaan yang tolong bayar untuk kita. Tolong bayar. Kerajaan ambil mana duit? Ambil duit cukai kita tu lah, no? Cukai elektrik kita, cukai macam-macam lah. Macam-macam, no? Barang-barang yang kita beli dan sebagainya, no? Tu kita nak mudah faham. Kalau kita tak buat apa-apa, tak berjual beli, kita duduk je dalam rumah, agak-agak cukai tu akan meningkat tak? Tak meningkat. Bila kata tak meningkat, agak-agak apa akan jadi? Kita pergi hospital lepas ni, kita sakit, bayarlah RM500, no? Tengok kita swab test, apa kalau di hospital swasta berapa harga dia? RM700, RM800. Di hospital kerajaan
berapa? Free, percuma, no? Lebih kurang betul nak mudah faham. Faktor kerajaan lambat buat PKP ataupun istilah lockdown ni, punca dia ekonomi. Jangan kata kerajaan buat ekonomi ni duk gila ekonomi tak. Tapi sebab nak bantu kita sebenarnya, nak bantu kita. Jadi mungkin kerajaan nampak nyawa rakyat dah setiap hari ada hampir 100 orang dah, berpuluh-puluh orang, menyebabkan risiko yang lagi besar daripada ekonomi. Jadi terpaksa buat lockdown. Jadi kita harap rakyat Malaysia kita ni boleh faham sebab apa ada lockdown, sebab apa ada PKP, sebab apa kena ngaji di rumah, sebab apa tak boleh buka kedai dan sebagainya. Kita paling kuat kita boleh berdoa, no? Kita berdoa dengan Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala hilangkan wabak COVID ni ataupun jadikan COVID ni sebagai demam biasa sahaja di negara kita dan juga di seluruh dunia, no? Dan kepada golongan yang tak percaya COVID, kita nak pergi kedai pomen, kita percaya dekat toki pomen. Kita nak buat rumah, kita percaya dekat orang yang pakar dalam buat rumah. Kita nak pergi sekolah, kita percaya dekat cikgu. Kita nak pergi pondok, kita percaya dekat tok guru. Jadi kita nak pergi hospital, buat perubatan. Dalam bidang perubatan, kita kena serah kepada pihak yang sepatutnya lah dalam bahagian perubatan. Kalau kata mereka cakap macam tu, kalau benda tu tak bawa mudarat pada kita, kita percayalah cakap mereka. Saya ada baca satu istilah tadi daripada seorang doktor. Dia kata kalau kita ambil info daripada doktor, daripada bidang perubatan, daripada golongan yang mengaji bab perubatan, insya-Allah kita akan dapat ilmu bab perubatan. Kalau kita ambil info daripada golongan yang sampah lah, dia cakap tu dia terlalu geram. Macam saya habang tadi, Kementerian Kesihatan Malaysia ni terlalu tension dah sampai Facebook mereka pun tak boleh buka ruang komen dah sebab mereka tekanan. Rakyat Malaysia panggil mereka ni pengikut Yahudi, no? Doktor tu dia terlalu tekanan. Dia kata kalau kita ambil info bab perubatan daripada orang yang sampah, dia nak masukkan orang yang tak ada ilmu pun bab perubatan tapi nak cakap, jadi kita akan dapat info yang sampah, akan dapat ilmu sampah. Dia cakap macam tu, no? Okey, sekadar tu saja. Hampir 50 minit kita sembang untuk nak terang sebab apa PKP, sebab apa PDPR, sampai bila PKP, sampai bila PDPR. Semuanya bergantung kepada diri kita. InsyaAllah, saya nampak insyaAllah. InsyaAllah kalau rakyat Malaysia jadi macam hari ni. Hari ni berapa bulan? Hari ni 7 Jun. Daripada 1 Jun sampai 7 Jun, kalau macam ni lah perangai rakyat Malaysia, macam ni sikap rakyat Malaysia, insya-Allah kes kita akan turun. Kalau kita perasan lo ni, tu dia polis mai masuk kampung je. Polis tu pusing ke rumah-rumah taman tu. Polis dengan askar. Boleh pula naik motor sekali polis dengan askar, no? Dan rakyat-rakyat pula atas pada pukul 9 tak ada yang keluar rumah dah. Jadi kita perasan kan, kes baru ni 8,000. Lepas tu turun 7,000. Lepas tu turun 6,000. Hari ni saya ada terbaca sebelum saya buat video, saya tengok 5,000. Sebab apa benda tu? Sebab kita duduk dalam rumah. Dia mudah aja. Saya cakap tadi kan, ni saya nak ulang balik je percakapan saya. Kalau semua orang duduk dalam rumah, kes boleh turun. Tapi boleh kawal tak boleh. Sebab kita duduk tengah arah manusia. Kalau kita arah haiwan, kita arah lembu, ambil ikat di tiang, tak apa. Selesai lah. Kes habis lah. Tak ada kes lah. No? Ini masalah arah manusia. Tak semua manusia akan setuju dengan pandangan kita. Ada orang suka PKP, ada orang tak suka PKP. Jadi kita sebagai orang tengah ni bagi penjelasan sebab apa. Dan kadang-kadang kerajaan sebagai orang tengah ni terpaksa berkerah. Aku kena buat PKP juga. Kadang-kadang kerajaan ni golongan ni nak PKP, golongan ni tak mau PKP, golongan ni nak PKP, dia terpaksa berkerah. Kena pilih salah satu, no? Pilih mana yang lebih penting lagi, no? Kadang-kadang dia berkerah, dia nak buat PKP.
Kadang dia berkerah tak mau buat PKP. Dia nak buat PKP sebab fikir nyawa. Tak mau buat PKP sebab fikir nyawa juga. Kalau kita ekonomi runtuh, tak ada duit nak bagi dekat tak ada apa namanya? Tak ada duit Tak ada duit nak beli makanan bagi kat rakyat, nak bagi subsidi, nak bagi segalanya dekat rakyat. Agak-agak apa yang jadi? Nyawa meninggal, mati ya kita. Kalau kerajaan tak peduli kat kita, saya cakap macam ni, janganlah ada hak wali hak tak mengaji kata hang ni tak bergantung dekat Allah Taala. Tak. Saya percaya dengan rezeki Allah Taala bagi, tapi kena usahalah. Saya cakap macam tu, orang panggil apa? Dari segi istilah balarah dia tu saya tak erti ya. Dia macam ni lah. Macam ni. Apa, bila mak kita nak rotan kita kan, kita tu tak mau mak sakit-sakit. Takkan bila kita tengok orang kata gutu dekat mak dia, kita nak pergi ceramah dia, kata hang tak percaya dekat Allah, hak bagi sakit tu siapa? Allah. Takkan kita nak kata gutu kat dia. Saya pula gutu lah kan. Maksud saya macam tu lah. Kalau kerajaan tak bagi apa-apa, orang kata, untuk kepentingan masyarakat, apa yang akan jadi, benda ni melibatkan nyawa. Kalau dia buat PKP pun dia fikir nyawa rakyat. Kalau dia tak buat PKP pun dia fikir nyawa rakyat. Okey, banyak lagi nak cakap. Berapa kali orang kata penutup dah. Mungkin sekadar tu saja kot. Apa-apa, dia sebenarnya tajuk ni seronok sembang. Kalau kita sembang 3, 4 hari, 5 hari, 7, 8 hari, 90, 11, 12, 15 hari pun tak habis. Dia seronok sembang. Sebab benda ni duk jadi lo ni. Dia bukan sejarah lagi, dia sedang terjadi. Sebab tu dia seronok. InsyaAllah nanti kalau ada apa-apa lagi nak sembang tajuk-tajuk yang macam ni, kita sembang lagi. Sekadar tu saja. Kedai gunting rambut dah buka. Jadi berjambang sikit lah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih banyak siapa yang tonton daripada minit pertama sampai minit habis. Kalau dia tengok ni, tolong tulis apa satu perkataan, saya tonton sampai habis. Okey, yang tu je. Kalau dia sebut perkataan saya tonton sampai habis tu, dan juga okey, boh hashtag ke. Hashtag apa, admin berjambang. Kalau kata dia post hashtag tu, maksudnya dia tengok sampai habis. Okey, yang tu saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.